Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Abdul Manaf. Nombor pendaftaran 17 DIB 21F1043 dan saya dari kelas DIB 2B. Pada kali ini saya akan menceritakan kisah Rasulullah SAW yang bersifat amanah. Saya ingin menyatakan sifat-sifat yang ada pada baginda. Terdapat banyak sifat Rasulullah, tetapi sifat wajib baginya ada 4. Yang pertama, siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Yang keempat, fatonah. Apa maksud siddiq? Siddiq bermaksud jujur, iaitu seorang itu jujur kepada dirinya dan juga kepada orang lain agar dapat melahirkan sifat keyakinan dan keberanian untuk menghadapi sebarang ujian yang menimpanya. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah SAW merupakan seorang yang bercakap jujur dan berani terhadap semua perkara yang dilakukan. Yang kedua pula ialah amanah, iaitu orang yang bertanggungjawab terhadap dirinya serta masyarakat akan sesuatu perkara yang dilakukan olehnya. Amanah juga adalah sangat wajib untuk dilaksanakan agar tidak akan dipersoal oleh Yang Maha Esa sekiranya amanah tersebut tidak dilaksanakan. Yang ketiga pula ialah tabligh. Tabligh bermaksud menyampaikan, yakni menyampaikan perkara yang baik dan bermanfaat untuk dijadikan sebagai pengajaran dan iktibar kepada semua orang. Dan yang keempat, yang terakhir sekali ialah fatonah, yang bermaksud bijaksana dalam menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi ataupun sebarang perkara yang dilakukan. Hal ini juga terdapat pada sifat Rasulullah SAW yang bijaksana dalam menyusun strategi peperangan bagi menewaskan musuh yang zalim meskipun mempunyai bilangan tentera yang sedikit berbanding dengan bilangan tentera pihak musuh. Kini, saya nak lebih tekankan kepada sifat amanah Rasulullah SAW yang mana merupakan sifat yang harus dicontohi dan diteladani bagi semua umat manusia yang ada di muka bumi ini. Kisahnya berlaku apabila Rasulullah SAW diberikan amanah oleh para penduduk orang kafir yang sangat-sangat tidak menyukai Rasulullah, bahkan sampai tahap ingin membunuh baginda. Kisahnya terjadi apabila penduduk kafir ingin menyimpan harta mereka, akan tetapi mereka tidak saling mempercayai di kalangan mereka. Sekiranya orang kafir menyimpan harta mereka di dalam rumah, hartanya akan dicuri oleh orang kafir yang lain. Justru itu, mereka tidak mendapat tempat yang mereka percaya untuk menyimpan harta mereka, melainkan menyuruh baginda untuk menyimpan hartanya. Kebiasaannya kita selalu lihat bahawa orang yang ingin menyimpan hartanya sudah tentu akan memberikan kepada orang yang terdekat. Bahkan kepada orang yang dibencinya dan dianggap musuh, tidak akan sama sekali diberikan. Namun, sifat yang ada pada Rasulullah SAW ini sangatlah luar biasa. Sehingga kan, orang-orang kafir menyimpan harta berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Akan tetapi, di saat baginda tenang tanpa sebarang masalah, mereka, iaitu orang kafir, mengambil kesempatan untuk mengganggu, menganiaya, hingga sepakat ingin membunuh Rasulullah SAW. Orang-orang kafir tidak takut hartanya dibawa pergi oleh Rasulullah kerana mereka sedar dan tahu bahawa Rasulullah SAW tidak akan mengkhianati mereka walaupun baginda sering diancam olehnya. Walaupun banyak kali baginda diganggu, namun baginda tetap menjaga harta orang kafir dengan baik. Ini menunjukkan bahawa baginda memegang amanah yang diberikan oleh orang-orang kafir. Inilah yang disebut sebagai kemuliaan Rasulullah SAW yang memegang amanah dengan menjaga hartanya walaupun diancam oleh pemilik hartanya sendiri. Begitu hebat akan sifat yang dimiliki oleh baginda sehingga kan baginda digelar Al-Amin, yang bermaksud orang yang dipercayai. Dalam surah An-Nisa ayat 58 juga telah dijelaskan yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat ini menjelaskan kepada kita untuk melakukan dan melaksanakan amanat yang telah diberikan dengan sebaik mungkin. Kesimpulan yang dapat dijadikan pengajaran dalam kisah tadi ialah yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah sentiasa amanah dalam melakukan pekerjaan
supaya dapat mengelakkan daripada disoal pada hari akhirat. Yang kedua, kita mestilah sentiasa mencontohi sifat yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW agar dapat mendekatkan diri kita ke arah kebaikan dan mendapat keredaan Allah SWT. Sekian saja daripada saya. Semoga kisah yang telah saya ceritakan ini dapat dicontohi oleh semua umat Nabi Muhammad SAW. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.